saya dulu ingat masa zaman Datuk Najib. Saya bukan tak ambil cuti. Panas ni. Saya bukan tak ambil cuti. Tapi saya ambil cuti tu yang waktu yang pelik-pelik. Bukan 7 tahun lah. Bulan 6. Dia tanya kenapa ya? Sekali tu bulan puasa. Saya saja ambil, bukan pergi jauh pun. Saja pergi ambil cuti. Dia kata apa bulan puasa ambil? Saya kata saya tak boleh macam orang lain. Sebab orang lain suka ambil cuti hujung tahun. Parlimen dah selesai. Dah tak ada apa. Selepas bulan 12 waktu itu waktu tak ada Christmas, tahun baru, cuti banyak lagi London, lagi New Zealand, Australia dan sebagainya. Itu masa orang pergi. Saya kata saya tak boleh. Kemaman ni hujung tahun tu banjir. Selalu banjir. Jadi sebenarnya bukan Kemaman sajalah, Pahang, Terengganu dan sebagainya, tempat-tempat yang kita kena bersedia. Sebagai orang yang dipilih oleh rakyat, kita menganggap ini adalah merupakan tanggungjawab, kerana kita tahu tak perlu ada satu kebolehan, kemahiran sains yang luar biasa. Saya bukan saintis, tapi saya belajar pada sekolah. Dikatakan musim banjir start pada bulan November sampai bulan Mac. Itu kena jaga-jaga. November sampai bulan Mac. Sains pula kata kalau hujan turun banyak, kalau air pasang, bersedialah semua tu. Jadi jadual hujan ni susah nak kira. Tetapi jadual air pasang ni memang kita boleh kira untuk bulan depan, tahun depan pun kita boleh kira. Kerana diikut bulan. Ikut bulan tu kita boleh agak bila air pasang. Jadi ini antara perkara yang sentiasa kita jaga dan kita suruh orang kampung sebagainya jaga. Jadi persiapan kita belajar daripada Jepun dulu. Yang terbaiknya bukan pindah, tetapi bukan ada sediakan bot yang walaupun kita ada sediakan, tapi kita selalu ajar dia orang berpindah sebelum air naik. Jadi berpindah sebelum air naik, selalunya orang tak nak pindah. Orang nak tunggu sampai yang tak boleh teruk sangat baru nak pindah. Tetapi kalau kita katakan jangan bimbang, tempat perpindahan anda itu adalah tempat yang seronok. Kalau saya ingat zaman saya dulu, kita sediakan 72 tempat perpindahan. Sebab PPS Pusat Perpindahan Sementara. Selalu saya dalam pemikiran kita pergi maksimum. Kalau sini banjir, mungkin sampai 40,000 orang. Ini pernah berlaku 32,000 orang tahun 2013 2014 pada waktu itu. Itu saya katakan kita kena bersedia sampai 40,000 orang. Artinya ada 72 tempat perpindahan yang selesa. Ada tempat mainan kanak-kanak, ada tempat solat berjemaah, ada tempat orang mengajar, masak, sampai saya buat perjanjian dengan hotel di sana. Kalau setengah tu dia ada kemampuan sikit, kalau dia nak duduk hotel, duduklah. Dia masih boleh claim tuntutan bencana sebagainya, kerana itu lebih baik. Kerana dia tidak menyusahkan ataupun tidak tak ganggu PPS, tidak ganggu PPS, berebut tempat mandi, tempat buang air dan sebagainya. Tapi kita akui dan sentiasa di tempat tu disediakan kemudahan. Kalaulah 2 minggu supply tak sampai misalnya, insya-Allah barang ada. Setiap PPS kalau lebih pada 1,000 orang, klinik 24 jam. Kalau kurang ada doktor yang ronda. Ada tempat yang kalau kita dah buat perkiraan sekian tempat ini akan berlaku sekatan kerana air naik, kemungkinan tak di sana nanti ibu-ibu nak mengandung tak boleh pergi hospital. Sebab macam musim tenggujuk boleh kita jangka, melahirkan anak boleh jangka. Dia sebab dia orang dah daftar 9 bulan 10. Dia dah daftar dah 9 bulan dah agak. Bulan berapa kita pindahkan. Ada tempat istimewa untuk dia orang. Jadi menguruskan bencana ini sebenarnya kita latih petugas kita dengan hati yang rela, seronok untuk membantu. Dan kita tidak boleh biarkan dia orang saja yang buat kerja, tapi kita di tempat lain. Jadi ini pemikiran yang sentiasa kita ada. Baru ni dah ada SOP standard setiap tahun. Baru ni ada isu kemalangan tak jauh. Saya tanya masa saya dulu kita ada sediakan kamera CCTV
di kawasan hulu sungai sebagai early warning system untuk beritahu pada orang kalau kepala air lah. Ini bukan musim banjir ni. Musim banjir lah. Kalau jambatan tu airnya naik berapa, yang bawah tu kena sedia. Saya tanya polis ada lagi tak? Dia kata masih ada lagi. Jadi ini antara, kerana kita dah buat SOP, antara perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian. Banyak cerita lah saya rasa. Banyak cerita. Ini zaman Tetapi cerita yang paling menyayat hati ni, walaupun dah tahu orang dah masuk pusat PPS, tergamak dia pergi bercuti ke honeymoon kan. Saya monitor dan bila saya monitor tu, saya tengok lepas 7 hari tu dia tukar daripada SUV besar tu, dia tukar. Saya ingat dia pulangkan balik kereta tu, dia nak balik cepat. Rupa-rupanya dia ambil Porsche Cayenne, dia sambung sampai 11 hari genap, baru dia balik. Lepas tu balik dia macam tak ada rasa bersalah. Rasa-rasanya orang Terengganu ni masih lagi ke nak mengundi PAS di Terengganu ni dalam keadaan menteri besar dia ni, dengan baru-baru ni terpalit pula dengan isu penjualan tanah. Saya rasa yang tadi tu Melayu mudah lupa. Yang tadi maknanya apa yang Mahathir cakap tu betul lah. Melayu mudah lupa. Jangan bimbang kita Melayu mudah lupa. Kita boleh buat, tak lama orang lupa. Betul. Yang orang buat baik pun tak lama orang lupa lah dia. Kita main isu-isu baru, buat fitnah sikit, orang lupa kebaikan dia. Itu pun akan berlaku. Tapi saya rasa yang isu tanah ini adalah satu perkara yang serius. Apabila penjualan tanah yang sepatutnya nilainya berapa, 29 juta, tapi diberikan kepada mula-mula zaman jadi kod insaf. Lepas tu BN beli balik 6.7. Itu saya rasa tak boleh. Sebab saya cakap begini, saya teringat bila orang tanya sejarah bangunan UMNO tu. Ini kita melirik lah ni sikit. Sejarah UMNO di PWTC tu. Saya belajar sikit sejarah dia. Asalnya apabila pada waktu Tun Hussein On menjadi Perdana Menteri dan dia Presiden UMNO, dia bercakap bahawa UMNO perlukan satu bangunan, satu bangunan yang ada dewan, persidangan dan sebagainya. Sebelum tu kalau persidangan UMNO selalu dibuat di Hotel Hilton lama. Dewan Nirwana ada situ. Selalu pinjam orang bergantung pada time kosong dan sebagainya. Perlu. Saya difahamkan pada waktu itu arwah Allahyarham Dato' Harun Idris. Masa tu Kuala Lumpur masih lagi dalam Selangor. Dia tawarkan sebidang tanah di tengah-tengah bandar. Saya difahamkan bangunan Bank Rakyat sebelah Bank Negara sekarang. Bayangkan itu adalah tempat yang paling sentral. Kalau itu bangunan UMNO naik, memang prime pada waktu tersebut. Tetapi perkara itu dibahaskan, Tun Hussein dia tolak. Dia kata salah. Dia kata kita ambil tanah untuk kita sendiri. Maksudnya takkanlah UMNO tak boleh ambil tanah kerajaan untuk sendiri. Kan UMNO yang memerdekakan negara ni, UMNO yang memberi kemajuan. Tun Hussein kata tak boleh, kita ambil untuk diri kita sendiri. Sebab itu pada waktu tu dibincangkan Tun Razali sebagai yang memulakan Tengku Razali Hamzah. Dia kata ada tanah yang nak dijual kepada dia dengan harga sepatutnya ditawarkan pada dia, dan dia tawarkan kepada parti untuk buat tanah tersebut. Artinya macam mana pun UMNO kena ambil tanah, kena beli tanah. Kena beli tanah. Tak boleh suka-suka walaupun kita dalam kerajaan. Walaupun kita ada beza kita dengan PAS ni. Itu prinsip. Padahal dia orang kata dia orang parti Islam. Itu kalau kita tanya, tapi ramai yang tak tahu tentang nak buat nak ambil sendiri tanah kerajaan. Kita kata sebab kita merentah. Takkan tak buat, bodoh lah. Kamu dah merentah, tak ambil macam tu saja. Sejarah bangunan UMNO tak boleh buat macam tu. Kerana pemimpin-pemimpin UMNO tegas dalam soal ini, dan dia tidak menganggap mudah walaupun pada waktu itu dia ada kuasa dan tak ada orang pertikaikan. Jadi itu sebab sehingga hari ni walaupun kita dah kalah menang, tapi bangunan UMNO tu tetap
tersergam indah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala jaga kan. Alhamdulillah. Tapi kalau nak beritahu, tanah yang Haji Adi bagi pada Kok Insaf dengan harga RM550,000, kemudian dijual balik zaman BN Perintah, kemudian bila zaman Samsuri Menteri Besar ni, dia jual pada Khairunisa, iaitu NGO yang dimiliki oleh isteri dia. Satu apa pun dia tak bina apa-apa. Ya, sebab prinsipnya aku ada kuasa, aku boleh buat apa-apa saja. Ini pemikiran. Itu belum kira lagi satu tapak tapak tanah lapang 11.84 juta. Ya. Baru lagi diberikan kepada khidmat pula. Semua ada terlibat dengan pemimpin-pemimpin PAS. Jadi saya harap orang kawan-kawan di Terengganu memahami perkara ini. Kalau nak cakap bersih, diorang tak bersih mana. Kalau nak cakap kawan dia seperti orang-orang dalam bersatu sangat bersih, sebenarnya tak bersih Tak mana. bersih mana. Tetapi ada sedikit betulnya bersih tu. Dia sapu bersih. Tapi kalau kena ingat, bandingkan apa yang dia buat, kalau banding dengan apa yang UMNO buat, dia bangga ada jambatan baru, jambatan hebat, tapi itu UMNO yang buat. Dia bangga, kalau tak silap saya. Tapi saya rasa banyak jasa dia orang juga. Saya tengok banyak juga dia orang rasmikan mesin ATM. Terengganu banyak pembangunan kenyek, pembangunan untuk pelancongan. Kalau kita tengok semua buat tangan ataupun air tangan daripada zaman UMNO. Tapi saya tengok Terengganu ni dia panggil apa? Swing state. Dia boleh pergi ke sana, dia boleh ke sini. Jadi bagi saya lah sebenarnya Datuk Seri, Terengganu ni ada tak can orang Terengganu ni swing balik pergi ke Barisan Nasional? InsyaAllah. 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 Jangan rasa gundah gelana dengan kekalahan. Peluang tu ada Bila lagi sekarang kita dah bersama dengan kerajaan perpaduan saya rasa perlu swing lebih kurang 12-15%. InsyaAllah keadaan boleh berubah. Okey Datuk Seri, ada apa-apa lagi nak disampaikan kepada terima kasih banyak Datuk Rohman. Saya tahu laman Datuk Rohman ni laman yang popular pada rakan-rakan yang mengikuti. Saya ucapkan selamat berjuang kepada mereka yang berjuang bersama untuk melihat negara kita lebih baik, lebih aman, lebih maju. Yang paling penting sekali, kita nak melihat suatu kestabilan yang berpanjangan. Ramai orang kata penat dah. Malaysia ni asyik tukar saja kerajaan. Mungkin ini tidak tukar kerajaan persekutuan, tetapi kalau kerajaan negeri lain, kerajaan persekutuan lain, banyak perkara susah nak dibuat. Yang rugi rakyat. Saya jaga Felda. Saya jaga Felda banyak baru ni. Tempat-tempat yang kerajaan negeri menguasai kawasan Felda, saya tanya apa dia buat. Ada yang telefon saya ada sumbangkan dewan misalnya. Dewan tu bukan kerana dewan Felda tapi oleh kerana kurang di situ, saya carilah bajet di tempat saya dulu. Pintu dewan tu rosak pun saya kata takkan tak boleh tanya wakil rakyat yang ada. Tak ada, dia kata. Masjid yang rosak pun dia kata ini Felda, takkan tak boleh bantu. Banyak perkara-perkara yang sepatutnya boleh dibantu oleh kerajaan negeri, mereka tak bantu. Sebab itu saya nak turun di kawasan-kawasan Felda. Kita katakan bahawa selalu saya sebut bagi Felda ada 3 perkara yang penting. 3 hubungan, iaitu peneroka, Felda itu sendiri. Sebab saya kata peneroka tanpa Felda tak ke mana. Felda yang terdiri pengurusnya, pengarahnya, pengurusinya sebagainya, kami tidak ada tanpa peneroka. Tetapi keduanya ini juga tidak akan ke mana tanpa kerajaan. Betul. Dengan kerajaan apa sekalipun, macam baru-baru ini, satu strok saja hutang yang banyak tadi boleh selesai. Satu strok saja. Masalah Kelantan boleh 33 tahun campur yang sebelum satu strok saja. 52 tahun PAS Perintah Kelantan. Cerita dalam Felda, lampu jalan, kawasan Felda yang selesai lampu jalan. Satu strok. Datuk Seri Anwar semalam mengatakan semua lampu jalan, berapa puluh ribu semuanya akan ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Bukan saja buat lampu tu, tapi nak bayar bil pun selesailah. Tak sanggup lagi masuk kawasan diterolak, masuk kawasan setengah tempat gelap gelita sehingga jumpa orang. Kita ingat lagi
banyak tempat. Banyak Felda seperti di Sabah ya. Ada Felda Sahabat. Terlalu pendalaman, tak ada grid elektrik ya yang ada di sana. Terpaksa Felda uruskan dengan menggunakan generator diesel. Semalam tak apa, kami subsidikan diesel supaya murah ya, kerana ianya bukan sahaja digunakan oleh orang Felda di situ, tapi kampung-kampung sekitaran, dan kawasan itu kawasan keselamatan. Jadi itu memudahkan urusan-urusan menjaga keselamatan orang. Jadi peneroka tanpa Felda, Felda tanpa peneroka tetap tidak akan ke mana tanpa kerajaan yang membantu, dan kini ada kerajaan yang bersama. Jadi saya seru pada rakan-rakan, terutama peneroka, pastikan yang terlibat dalam PRN, kita pastikan kerajaan negeri seiring sejalan dengan kerajaan persekutuan. Terima kasih. InsyaAllah. Okey, minta tolong share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.